أعوذ بالله من الشر Oh, it- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل له. أشهد أن لا إله إلا هو لا شريك له. أشهد أن محمدا رسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما أنت الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. رب اشرح لي صدري ويسر لي يفقه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. اللهم بارك على محمد وعلى ما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد. اللهم أسألك طيبا مقبلا. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك. اللهم فقهنا في الدين وعن التأويل. اللهم آخر حياتنا من الدنيا بقول لا إله إلا الله. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم رب يسر ولا تعسر بتمام خير. أما بعد. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersamaan dengan 7 Rabiul Akhir. Hari Khamis kita menyambung tadabbur surah Asy-Syams. Surah ke-91, surah Makkiyah, 15 ayat. Alhamdulillah kita dah sampai, insya-Allah hari ini akan masuk ayat ke-11. Okay. Alhamdulillah. Last kita bincang ayat 9-10 kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad sesungguhnya pasti, okay, aflaha beruntung, man siapa yang mensucikannya. Okay, ayat ini sangat-sangat sangat-sangat mirip dengan surah Al-A'la, bezanya dekat hujung, betul? Okay. Kalau surah Al-A'la, qad aflaha man tazakka. Okay, qad aflaha man tazakka. Yang ni qad aflaha man zakkaha. Jadi untuk kita tambah sikit, hari tu dah cerita dah. Okay. Kalau surah Al-A'la, okay, qad aflaha man tazakka, ia adalah ayat bentuk lazim. Okay. Contohnya, kalau kita sebut saya mandi, siapa yang dimandikan? Saya lah. Jadi tak payah sebut objek kan? Saya mandi. Maknanya pelaku, pembuat tu saya, yang dimandikan tu pun saya. Saya mandi. Itu surah Al-A'la. Qad aflaha man tazakka. Maknanya dia menyucikan dirinya, jiwanya sendiri, betul? Tapi bila ubah sikit, dalam surah Asy-Syams ni, qad aflaha man zakkaha. Kalau kita tengok dalam celik tafsir kita, yang kita print tu, celik tafsir muka surat 18, kita akan nampak dekat tengah-tengah tu dia tulis zakkaha ni adalah kata kerja ataupun verb, okay, kata kerja perbuatan tetapi bentuk mutaaddi. Nampak tak? Siapa ada celik tafsir ni? Print tu, muka surat 18, kan? Sebab ada yang kata saya tak faham lah mutaaddi tu. Okey, so saya nak tambahkan sikit lagi.
Mungkin ada yang first time. Okay. Sebab kadang-kadang kita ngaji seorang-seorang, kita tak perhatikan detail, betul? Bila kita belajar, baru kita nampak. Ni contoh, ni surah apa ni? Surah Al-A'la yang Sabbihisma Rabbikal A'la. Pada ayat 14, perhatikan dengan ayat surah Asy-Syams yang kita belajar. Sama-sama qad aflahaman, betul? Tapi dalam surah Al-A'la, dia bentuk tazakka. Tazakka. Macam saya sebut tadi contoh apa? Saya mandi. Itu lazim. Itu biasa. Macam itulah bahasa Arab. Kita ataupun kita pun saya mandi. Fahamlah. Tak payah sebut siapa. Saya tu memang saya. Bukan memandikan orang. Betul tak? Saya. Yang kena mandi tu apa? Saya lah. Tapi bila dia berubah jadi bentuk yang ni. Zakaha. Dia bukan bentuk lazim dah. Kalau dari segi bahasa inilah dia kenapa Al-Quran Allah pilih bahasa Arab. Sebab dia sangat kaya. Dia berubah baris, berubah sikit pun dah boleh makna yang sangat besar. Jadi kalau zakaha, Allah nak beritahu dekat kita kat sini, okay, seperti contoh, beza tak ayat saya kata, saya mandi dengan saya menolong. Sama tak? Bila sebut saya menolong, mestilah ada orang yang ditolong. Kalau saya mandi, sayalah yang dimandikan tu. Betul? Bila saya menolong, mesti ada orang yang ditolong. Betul? Walaupun saya tak cakap siapa. Saya menolong. Mesti bukan saya menolong diri saya menolong orang. Jadi, bila muta'addi dalam ayat 9 surah Asy-Syams ni, macam jiwa kita tu dekat luar. Tadi surah Al-A'la, memang kita sucikan jiwa kita. Jiwa kita kat mana? Kat dalam kan? Dia seperti muta'addi ni, dia dekat luar. Maksudnya apa? Kalau bayangkan kalau nafs kita kat luar, maksudnya apa? Dia perlu dikawal, dikontrol. Okay? Memang Allah dah beritahu kita sudah diilhamkan. Ilham apa? Fujur, buat durhaka, dengan ilham taqwa untuk jadi taat kepada perintah Allah. Itu Allah dah bagi belum? Dah. Semula jadi, kita pun suka yang busuk ke yang wangi? Yang wangi. Yang cantik ke yang buruk? Yang cantik. Allah dah bagi. Dah bagi siap-siap. Okay? Tak ada orang suka buat jahat. Tak ada. Jadi, zakaha ni seperti nak beritahu kerja kita ialah bukan sekadar macam nak bersihkan hati. Okey, dah bersih dah. Alhamdulillah, dah bersih. Tapi zakaha sucikan lagi. Dengan apa? Dengan mengawalnya. Okay, kita dah buang dah dendam semua tu kan. Dah buang benci, dengki, semua dah buang. Tetapi ingat, kita ni manusia. Okay? Kita ni manusia pendosa. Senang tergelincir. Tahu tak mata tu tak boleh tengok benda yang tak baik. Video lucah ke apa. Tahu kan? Tahu. Tapi kadang-kadang tak boleh kawal perasaan. Tergelincir juga. Terikut juga nafsu amarah. Termarah juga. Betul? Jadi zakaha ni Allah nak beritahu kat kita. Keep on. Walaupun kau memang akan ulang balik kesalahan tu. Tadi tazakka dah suci dah bersihkan dah. Tapi ingat, kita tetap akan ada masa kita akan tergelincir. Boleh tak? Boleh. Kita semua pendosa. So Allah kata, sampai Allah kata apa dalam ayat ni kita dah belajar? Barang siapa dia sentiasa berusaha. Asal ada usaha. Memang hati kita tahu belum bersih. Masih ulang lagi. Tangan masih buat dosa. Kaki masih buat dosa. Telinga masih buat dosa. Walaupun kita dah istighfar dah. Tapi ada juga buat salah. Betul? Cuma Allah nak beritahu kalau ayat 9 ni, asalkan kau ada usaha nak membersihkan, itu pun sudah dikira beruntung. Subhanallah. Sayang tak Allah kat kita? Sayangnya. Asalkan ada usaha. Itu yang Allah nak beritahu tu, qad aflaha man zakkaha. So kalau kita dah hafal surah ni, alhamdulillah, barakallahu fikum, tahniah. Tetapi bila kita
baca tafsir, kita belajar tadabbur, kita akan sedar, sungguh ya Allah, aku dah taubat tapi aku ulang juga lagi. Tapi Allah kata apa dalam ayat ni? Asal kau sedar dan kau berusaha, bila kau sedar kau terus istighfar, kau istighfar lagi dengan mengingat, dengan mengenal Allah itu Al-Ghafur, Maha Pengampun. Allah At-Tawwab, Allah Maha menerima taubat. Sebab tu Ghafur dengan Tawwab selalunya digandingkan dengan apa? Ghafurur Rahim. Tawwabur Rahim. Sebab apa? Sebab walaupun dosa kita begitu banyak, ulang, tapi Allah Ar-Rahim tetap akan terima kita. Tetap menyayangi kita. Okay? Dosa lidah, Allah tak terus potong lidah pun. Sayang tak Allah kat kita? Sayang. Masya Allah, tabarakallah. Faham Subhanallah. So, itu yang saya nak tambahkan sikit lagi. Sesungguhnya, maka kita dah tahu dah patutnya mata tengok Al-Quran, telinga dengar Al-Quran, kaki melangkah tempat-tempat yang baik. Tetapi mata ni terbuat juga dosa, tertengok juga benda yang tak patut. Maka bila kita ingat ayat 9 ni, kita kena buat apa? Maka segera kembali, segera istighfar, segera bertaubat. Sebab kita faham, memang Allah bagi dua ilham tu. Ilham fujur, ilham taqwa. Kita kena imbangi. Dua-dua tu ada. Tapi kita kena menangkan yang mana? Kita kena utamakan yang mana? Ilham taqwa. Okay, subhanallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okay, itu sebagai tambahan. Okay, kita dah ayat 9, 10. Aflaha dah faham kan? Okay, khabar, faham tak? Ni dia lawan. Ayat 9 ni dia lawan dengan ayat 10. Cuma ada tambahan wa je dekat sini. Wa ni maksudnya dan. Yang lain semua sama. Bukan maksud sama. Berlawanan. Kalau aflaha, lawannya khaba. Apa maksud khaba? Sesuatu yang dia mengejar tapi tak dapat. Kalaulah orang yang dia kejar sungguh-sungguh tapi tak dapat, apa perasaan dia? Mestilah kecewa, hampa. Lagi rasa apa? Rugilah. Dah macam-macam dah melabur, endingnya kosong. Rugi. Tu khabar, nak faham. Tu khabar. Maksudnya orang yang gagal meraih ataupun mendapat sesuatu yang telah pun dia usahakan. Nak buat jahat, nak buat maksiat, senang ke susah sebenarnya? Susah. Orang ada skandal, nak kena menyorok, takut orang tahu. Kan? Senang ke susah? Susah. Nak mencuri, senang ke susah? Nak tunggu orang tak ada, nak tunggu gelap. Kan kalau polis ni, banyak. Bukan senang. Betul? Nak buat maksiat pun susah. Jadi, benda tu dia dah berusaha tapi sebenarnya merugikan. Itulah khabar. Khabar. Subhanallah, Allahu Akbar. Maknanya kalau kita dalam konteks kita belajar ayat 9 dan 10 ini, maksudnya apa? Kalau ayat 9, orang yang usaha terus-menerus nak mensucikan jiwanya luar dan dalam, lepas tu dari luar pun dia kontrol juga mata dia, tangan dia, telinga dia, kaki dia contohnya. Dia jaga betul tu, maka dia jadi orang yang beruntung. Orang yang terus-menerus melakukan maksiat, mula-mula apa? Sombong. Lepas tu mungkin mula-mula dia menipu. Kita belajar bahasa dulu apa? Siakap senohong, gelama ikan duri kan, bercakap bohong. Dia bukan terus jadi jahat. Dia akan step by step kan. Mula buat kecil, mula-mula rasa takut sangat kalau orang tahu. Lama-lama ada aku kisah. Kan? Lama-lama dia dah biasa dah buat dosa. So orang yang terus-menerus buat kemaksiatan, langgar perintah larangan Allah, maka dia menjadi orang yang khabar. Sebab dia terus-terusan mengotori jiwanya sehingga dia tidak merasa bersalah pun atas dosa yang dia telah lakukan. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan endingnya jiwa dia tenang tak? Asalnya dia takut sebenarnya kalau orang tahu dia buat salah, tapi endingnya dia kata apa? Tak apa. Kalau orang tahu pun ada aku kisah. Itu dah kotor lah tu.
dia dah tak rasa apa-apa. Subhanallah. Sebab apa? Sebab dia memenangkan nafsu syahwatnya. Jadi nafsu lawamah, kita ada berapa nafsu kalau ikut Al-Quran? Apa? 3. Subhanallah. Kat mana duduk nafsu amarah? Surah Yusuf, surah ke-12, ayat 53. Ini secara ringkas lah. Ke surat 242 Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi. Nampak ni? Nafsi. Innan nafsa la ammarah. Ni nama dia. Nafsu ammarah. Innan nafsa la ammaratum bisu. Su ni apa? Kejahatan. Jadi nafsu yang membawa pada kejahatan nama dia nafsu ammarah. Okay. Innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Kalau kita baca celik tafsir pun ada kata ini adalah kata-kata Nabi Yusuf, ada juga kata ini adalah kata-kata kepada isteri Al-Aziz. Okay, kalau kita tengok kat sini, dan tiadalah aku berani membersihkan diriku, sesungguhnya nafsu manusia itu sangat menyuruh melakukan kejahatan, kecuali orang-orang yang telah diberi rahmat oleh Tuhanku, maka terselamatlah ia dari hasutan nafsu itu, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. So, kalau kita ikut kontekskan, seandainya kata ini dilafazkan oleh Nabi Yusuf, sesungguhnya Nabi Yusuf nak beritahu kita ni manusia memang ada nafsu amarah yang akan menyuruh buat jahat. Kecuali kalau bukanlah kerana rahmat Allah, maka kita pun akan ikut hawa nafsu. So, inna rabbi, sesungguhnya Tuhan yang mencipta aku, yang mengatur aku, Maha Pengampun. Sekalipun kita terjebak, tergelincir juga, tapi ingat Allah beritahu kita, suruh ingat dia siapa? Dia Ghafur. Dia siapa? Dia Maha Pengampun. Dia siapa? Kita dah lah buat salah. Kita manusia, forgive but not forget. Betul? Dia akan maafkan kau, tapi kau jangan lalu lagi depan rumah akak. Dalam FB akak pun tak boleh. Akak tak nak tengok lagi kau post apa-apa lagi. Tak nak. So kita unfriend dia. Unfollow dia. Punyalah. Kan? Tapi Allah, kita buat salah, Allah ampunkan dan Allah sayang balik macam kita tak pernah buat. Inilah sebab tu pentingnya belajar Asmaul Husna. Allah nak kita copy, ikut, apply, praktiskan dalam kehidupan kita. Subhanallah. Sebab tu antara ciri-ciri muhsinin lebih tinggi daripada muttaqin, iaitu dia mampu memaafkan. Dia tahan marah pun dah susah dah. Susah kan tahan marah. Apatah lagi memaafkan. Allahu Akbar. Lagi melupakan. Senang? Dah. Tapi kita berjuang. Sebab bila Allah namakan, antara nama Allah ialah Al-Ghafur dan sifatnya Ghafur Rahim itu sifat-sifat yang indah, maka Allah nak kita tiru, bawa dalam kehidupan kita. Ingat, Allah mencintai mereka yang berjuang, mencintai juga, ikut juga apa yang Allah cinta. Okay? Subhanallah, Allah Akbar. Jadi sebenarnya sebab itulah penting tak rahmat ni? Penting tak doa minta rahmat? Penting. Kalau bukan kerana rahmat Allah, mungkin kita tak sampai pagi ni. Sebab rahmat Allah lah betapa kita tak nak sebenarnya. Tapi Allah hantar juga. Ikutkan. Banyak kita punya sebab untuk tak sampai ke dalam majlis ilmu. Tapi Allah hantar juga. So sebenarnya itu adalah rahmat Allah. Okay, besarnya rahmat Allah kat kita. Subhanallah. Okay, kalau nafsu lawamah, surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah.
surah ke-75. Okey. Nampak dekat ayat 2. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Surah ke-75 ayat 2. Dan aku bersumpah dengan nafsul lawwamah bahawa kamu akan dibangkitkan sesudah mati. Nafsul lawwamah ni dikaitkan dengan apa? Dua-dua. Buat baik pun dia, buat jahat pun dia. Okay? Nafsul lawwamah. Nafsul lawwamah ni Allah bekalkan juga dekat kita supaya kita mencela diri kita sendiri. Contoh, kalau kita buat benda jahat, okay, kita akan mencela diri kita. Kenapa sampai hati kau? Kerasnya hati kau. Contoh, apa pasal kedekut sangat kau ni? Diri sendiri mencela diri sendiri. RM5 je kau bagi kat budak tu. Kau tahu dia duduk tepi jalan, dia 3 beradik. Kau bagi dia RM5. Contoh. Lepas tu pun kita pun, dah lari hujan, kita pun balik. Sampai rumah, hati kita tak tenang duk teringat budak 3 beradik tepi jalan lapar, hari hujan. Betul? Kenapa sampainya hati aku ni? Kenapa salah teruk sangat aku ni? Itu nafsu lawamah. Tapi kalau kita buat baik, kenapa kita mencela juga diri kita? Macam tadi tu lah. Kalau kau bagi RM10, dia 3 orang kot. Sekarang ni kuih pun 60 sen. Betul? Kan? Contoh. Jadi kita akan kata, kalau buat jahat, kita akan cela diri kita. Kalau buat baik pun akan cela sebab apa? Kenapa tak jadi lebih baik? Itu nafsu lawamah. Jadi nafsu lawamah ni kena diaktifkan. Kena diaktifkan. Dengan syarat apa? Kita tak boleh layanlah nafsu amarah supaya nafsu lawamah ni menang. Okay? Subhanallah, Allahu Akbar. Makanya itu yang kalau nafsu lawamah kita aktif, kalau kita buat dosa, kita sampai bila aku nak hidup macam ni? Kan tak baik macam ni gaduh. Sampai bila? Aku tak nak nanti kat padang mahsyar benda ni tak settle. Aku ya Allah nak settle sebelum aku mati. Contoh, itu nafsu lawamah lah tu. Okay? So bila kita menyesal kenapa tak jadi lebih baik, menyesal kenapa tak bertaubat, itu yang dia akan naik kepada nafsu mutmainnah. Selagi kita tak menjadi baik, hati kita tak akan tenang. Sebab tu bila kita start balik kereta, patah balik, pergi kat tempat tadi, ya Allah memang ada lagi budak 3 orang ni. Kita pun bagi dia RM20. Baru hati kita, sekarang ni budak tu yang perlukan duit ke, kita yang perlukan ketenangan tu? Kita yang perlukan ketenangan tu. Jangan kita ingat, kita nolong dia, dia lah untung. Tak, kita yang sebenarnya nak ketenangan. Subhanallah, Allah Akbar. So jangan ingat, kita bagi sekadar itu, sebenarnya kita yang memerlukan ketenangan. Bila kita tolong orang, itulah ketenangan yang Allah bagi dekat kita. Betul? Penyesalan yang tak sudah bila apa? Kita tak betul-betul tolong orang sedangkan kita sebenarnya boleh tolong dia. Contoh. Pernah tak berlaku? Mesti pernah. Kenapa? Kita selalu menyesal bukan benda yang kita dah buat. Kita lebih menyesal bila benda yang kita belum buat. Atau kita tak sempat buat. Itu lebih menyesal. Macam mana penyesalan orang kafir? Macam mana penyesalan orang kafir? Kalau kita belajar surah An-Nazi'at, daripada surah An-Naba, surah An-Nazi'at, banyak surah sebenarnya, banyak ayat. Bagaimana penyesalan orang kafir? Kita selalu baca surah As-Sajdah kan? Betul? Macam mana penyesalan orang kafir? Kita baca surah Al-Mulk kan? Macam mana penyesalan orang kafir? Kalau surah Al-Mulk ayat 10 kan? Okey, saya bagi contoh surah Al-Ma'idah. Ni antara penyesalan orang kafir, surah ke-5 ayat 36. Kena ajar anak cucu ayat ni. Why? Sebab mungkin kita pernah doktrinkan anak cucu kita belajar pandai-pandai, nanti masuk U, bukan masuk syurga. Asyik ulang masuk U je. Cuba kita fikirkan anak cucu kita yang paling penting kau masuk syurga nak. Tu masuk syurga. Tak masuk U, nek Wan boleh terima. Bagi kau tak masuk syurga, Wan cukup takut kau tak masuk syurga. Ubah boleh. Tapi naklah juga masuk U kan. So, masuk U and masuk syurga. Okey. Subhanallah. Sebab apa kita selalu kata dulu penting sangat masuk U? Ya Pak Kojok lagi. Kojok gomen yang berpencen tetap.
Pencen tu penting. Kan? Allahu Akbar. Subhanallah. Supaya kau kaya, senang nanti hidup kau. Macam itulah. Cuba kita tengok ayat ni. Innal ladzina kafaru. Ni Allah beritahu orang-orang yang ingkar, yang kufur, yang kafir, mati kafir. Dia lahir Islam, keluarga Islam, mati kafir. Termasuklah dalam golongan ni. Okey? Lau, sekiranya annalahum, mereka ni mempunyai apa? Mempunyai apa ni? Fil ardi jami'a. Ardi apa? Bumi. Jami'a, seluruh bumi ni dia punya. Kita ada berapa ekar tanah? Baru berapa ekar pun, ekar-ekar lah kan. Okey, banyaklah juga tu. Okey, tapi ni Allah umpamakan seluruh bumi ni dia ada. Kaya ke tak kaya ni? Oh, gila dia punya kaya ni kan. Seluruh bumi. Tak. Allah kata apa? Wa mislahu. Maknanya sekarang dia seperti ada dua bumi. Bumi semuanya dan sepertinya lagi. Dua bumi. Kaya ke tak kaya ni? Kaya gila-gila. Okay? Liyaftadu bihi. Untuk tebus dirinya. Min azabi yaumil qiyamah. Ma tuqabbila minhum. Dekat hari akhirat nanti, kalau kau ada kekayaan dua bumi untuk tebus diri kau dari azab hari kiamat. Diterima? Diterima? Tidak diterima. So, alang-alang kalau nak nasihatkan orang suruh jadi kaya, kaya yang macam mana? Kaya yang macam mana? OKB. Tahu tak OKB apa? Bukan kaya baru tau. Orang kaya beriman. Tu. Boleh? Doakan kau OKB. Apa OKB? Orang kaya beriman. Semalam OKU. OKU apa? Orang kuat upaya. Gitu. Bukan orang kelemahan, kelainan. Orang yang kuat upaya. Kita dah ceritakan pakcik tu kan? Duduk atas wheelchair tapi dia lah orang paling awal datang kelas. Alright. Subhanallah, Allah Akbar. Ingat Allah kata apa? Dua bumi. Gila lah kaya. Tapi kau tak akan dapat tebus azab hari. Okay. Walahum azabun alim. Dan bagi mereka seksa yang amat-amat pedih. Ni penyesalan ni. Tu penyesalan satu. Penyesalan seterusnya. Ayat 37. Yuridu ayyakhruju minan nar. Dahlah tak boleh tebus azab. Disebabkan terlalu azab yang amat tak terperi sakitnya ni. Tak terperi sakitnya. Dia cakap apa? Dia minta apa lepas tu? Dia nak keluar dari mana? Minan nar. Kaya tak? Kaya. Ada dua bumi. Nak minta lepas daripada azab. Lagi? Nak minta keluar. Wa ma hum bikharijina minha. Boleh keluar? Tidak. Walahum azabun muqim. Tadi atas tadi apa? Azabun alim. Sekarang azabun muqim. Dekat. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu bila kita baca doa iftitah, wa ana minal muslimin. Sebab IC kita Islam, mati belum tentu. Memanglah kita doa, betul? Sungguh-sungguh. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Itu doa siapa? Doa Nabi Yusuf. Allah Akbar. Itu Nabi. Kita siapa? Kita siapa? Sampai subuh tadi kita belum confirm pun ahli syurga. Ini doa Nabi Yusuf. Minta dalam sujud. Apa yang diminta oleh Nabi Yusuf dalam ni?
Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkaulah pelindung aku di dunia dan di akhirat. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Matikanlah aku dalam Islam. Wa alhiqni, dan gabungkanlah aku, kumpulkan aku dengan orang-orang salih. Siapa ke an'amta alaihim? Nabiyyin, siddiqin, syuhada, wassalihin. Nabi Yusuf, ayah dia siapa? Nabi Yaqub. Atuk dia siapa? Atuk dia siapa? Nabi Ishaq. Jadi moyang dia siapa? Nabi Ibrahim. Jadi dia nak dikumpulkan bersama tok nenek moyang dia. Allahu Akbar. Subhanallah. Sebab tu dalam Fatihah, sampai lepas tu kita tahiyat akhir kan? Tahiyat akhir. Kita apa? Macam kita belajar dalam Fatihah kan? Semuanya tak ada dhamir. Sampai dekat ayat 5 ada iyaka. Begitu juga nanti kita tahiyat akhir. At-tahiyyatu. Kan? Lepas tu, Assalamualaikum. Datang kah? Lepas tu apa? Macam juga dalam surah Fatihah, iyyaka na'budu. Tapi dalam tahiyat akhir kita, lepas Assalamualaikum, Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Allah Akbar. Adakah perlu ke Raudah baru salam kita kepada Nabi? Setiap kita solat, kita sampaikan salam kepada Rasulullah kan? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. So janganlah kecewa sangat kalau belum ada rezeki lagi nak pergi. Setiap hari kita bagi salam dekat Nabi. Subhanallah, Allah Akbar. Ni asyik merungut aja. Asyik mengeluh aja. Kan kita solat tu kita sedang menghadap Allah. Kita sedang berhubung online, direct. Especially solat malam. Allahu Akbar. Subhanallah. Tu contoh. Banyak lagi sebenarnya ayat-ayat yang penyesalan orang-orang kafir. Kenapa Allah ceritakan? Supaya kita tak nak jadi macam tu. Supaya kita pun tak nak menyesal di kemudian hari. Jadi saya nak tanya, apa nilai Islam sekarang? Syukur tak jadi orang Islam? Syukur tak? Apa jasa kita pada Islam? Apa jasa kita? Cuba renung balik. Apa jasa kita? Apa kita dah buat untuk Islam? Sedangkan Abu Talib menjaga Rasulullah SAW tak dapat nikmat Islam. Kita ni dah buat apa sampai Allah bagi kita nikmat yang begitu besar ni? Kalau kau ada 2 bumi pun kau tak boleh tebus dengan azab akhirat. So sekarang bersyukur tak dapat nikmat Islam? Nikmat ilmu, nikmat iman, nikmat amal. Syukur tak? Syukur. Syukur. Tu penting sangat. Besarnya nikmat. Kalau tak, Allah kata apa? Kalau kau tak Islam, kau kaya lah macam mana pun, kau tak akan boleh tebus azab aku, kata Allah. So, antara nikmat kaya dengan nikmat Islam, nikmat iman, mana lebih mahal? Mana lebih mahal? Tapi kita kadang-kadang nak tunggu dapat harta, baru nak bersyukur. Masa baca Fatihah Alhamdulillah pun tak faham benar-benar apa maksud Alhamdulillah. Sampai orang tanya, Kak, apa khabar Kak? Alhamdulillah. Tu Alhamdulillah apa maksudnya tu? Kalau gitu gaya lah jawabnya. Tu bahagia ke derita tu sebenarnya? Molek-molek orang tak tahu. Wah kenapa Kak? Kan? Kalau sebut Alhamdulillah patutnya dengan senyum. Alhamdulillah. Senyum dulu. Boleh? Ni orang tanya, Kak, dia dengar Kak sakit. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah dulu. Alhamdulillah tu jangan dengan nada yang bawah. Senyum. Praktis. Kadang-kadang just a simple ilmu, tapi kalau kita praktis, hati kita tenang insya-Allah. Ikhlas sungguh-sungguh, bersyukur sungguh-sungguh. Ya Allah, aku puas dengan seluruh takdir hidup aku yang telah kau aturkan. Ya Allah, aku redha. Ya Allah, redailah aku. Boleh? Alhamdulillah tu mahal tau. Alhamdulillah itu sangat mahal. Bukan semua lidah Allah pilih untuk sebut Alhamdulillah. Dengan faham. Ni janganlah lepas ni. Alhamdulillah. Dah 33. Tapi tak ada rasa. Boleh?
Allahu Akbar. Setiap kali kita zikir dengan penuh faham, dia menyucikan. Alhamdulillah, itulah salah bentuk puja, puji, pengagungan, membesarkan Allah. Allah sangat cinta. Sebab itulah dua ringan di lisan tapi berat di timbangan. Apa dia? Subhanallahi wa bihamdihi. Sucikan Allah dari sebarang keaiban, keburukan, kelemahan, kecacatan, keburukan, kejahatan, dan kita memuji pula dengan segala puji untukmu. Puji atas segala, ya Allah. Bukan sekadar nikmat yang telah kau berikan pada aku, atas segala yang dah kau ambil daripada aku pun aku bersyukur, ya Allah. Sebab aku tahu engkau Ar-Rahman Ar-Rahim. Sungguh engkau Al-Alim. Engkau tahu apa yang terbaik untuk aku, dan engkau Al-Hakim. Pasti ujian yang aku tak suka ni, kalau aku pandai bersyukur, aku bersabar, maka aku pasti kau akan tunjuk apa hikmahnya. So, barang siapa yang diuji tapi tak nampak-nampak apalah hikmah ni, maknanya belum bersyukur. Cepat kita syukur, cepatlah kita nampak hikmah. Sebab cepat kita syukur, kita akan cepat pandai bersabar, maka hikmah kita akan nampak. Oh, patutlah. Boleh? Syukur dulu ke sabar dulu? Syukur. Okey. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab itulah kalau tengok surah Fatihah, lepas je bismillah apa? Kan Alhamdulillah. Mula semua dengan nama Allah, lepas tu Alhamdulillah. Puji Allah. Puji Allah, Allah tambah lagi. Ulang lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Tadi bismillah ada Ar-Rahmanir-Rahim. Kenapa ulang 2 kali? Baru kita nampak flow Fatihah tu. Siapa belum daftar? Semoga mendaftar. Kita punya berapa bulan? 27 27. Bulan ni apa? Oktober untuk sesi Fatihah, insya-Allah. Alright. Kita ada sebulan sekali kelas Fatihah. Allahu Akbar. Boleh? Itu tadi nafsu, macam mana saya boleh cerita kat sini? Tadi nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mutmainnah, semua tahu kan? Surah Al-Fajr. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Okay? So, bila nafsu lawamah kita itu, dia akan bawa kita kepada nafsu mutmainnah. Tiga-tiga ni ada dalam diri kita. So, kita kena pandai kawal. Right? Dan Allah. Ini semua ujian untuk kita. Alright. Okay, balik pada surah kita, surah Asy-Syams. Ayat 9, 10. Faham 9 ayat apa? Ayat orang buntung. 10 ayat apa? Ayat orang yang rugi. Allah kata apa? Pasti untung, pasti rugi. Siapa yang pasti untung? Yang menyucikan diri. Siapa yang confirm pasti rugi? Orang yang mengotori jiwanya. Dia kotor dengan apa? Disebabkan apa jiwa dia kotor? Sebab perbuatan dosa, maksiat, melanggar perintah Allah, buat apa yang Allah larang. Okey? Subhanallah. Maka hatinya jadi kotor. Okey? Asal-asalnya kita semua lahir dalam keadaan suci. Fitrah kita suci. Siapa yang mengotorkan? Kita sendiri. Okay? Kita dewasa, kita berani lawan. Okay? Masa kita dalam perut mak kita, dalam rahim mak kita kena fikir ke pasal rezeki? Kita kena fikir ke? Direct kan dapat daripada mak kita. Tapi bila kita lahir je, putus tali pusat. Allah datangkan apa? Allah putus satu, Allah datangkan 2 susu. Putus satu, Allah datangkan 2 susu. Umur 6 bulan, putus susu, Allah datangkan 4 pintu rezeki. Betul? Boleh minum susu haiwan, boleh makan daging haiwan, boleh minum jus buah, boleh makan buah. Putus 4 nikmat dunia, Allah datangkan 8 pintu syurga. Kat mana kata Allah itu zalim? Bila Allah tarik, pasti Allah tapi kita yang tak nak terima. Kita yang rasa nak benda tu kekal selama-lamanya dengan kita.
Sesungguhnya memang tak ada satu pun yang kita tahu kan. Kita tahu. Kita baca dalam surah Al-A'la tu kan. Tiap-tiap. Kalau hari Senin kita baca nama Allah Al-Witr. Dalam solat witir, Nabi Muhammad SAW rakaat pertama baca surah Al-A'la. Wal akhiratu khairu abqa. Kan? Akhirat itulah yang kekal. Okay? Tapi bal tu'sirunal hayatad dunia. Tapi manusia tetap pilih Allahu Akbar. Dia tahu semua dah hafal, semua solat witir, semua baca. Ingat tak masa baca tu? Mengaku tak depan Allah. Oh ya Allah. Kenapalah aku pilih dunia juga, aku pilih tidur juga, aku pilih makan juga. Tapi kan kita lemah, mengaku je lemah. Kita doain dengan Allah, Allah kata apa? Ya Allah, tolonglah ya Allah. La haul iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada Engkau kami mohon tolong. La haula wala quwwata illa billah. Kita lemah tapi dengan kekuatan Allah kita harap Allah tolong kita. Subhanallah, Allahu Akbar. Kan zakaha lawannya dassaha. Okey, kita dah hurai dah tu. Right. InsyaAllah hari ini kita akan masuk ayat ke-11. Surah Asy-Syams berapa ayat? So, 1 sampai 10, Alhamdulillah. Kalau kita buat pecahan 3, maknanya daripada ayat 11 sampai ayat 15, 1/3 surah Asy-Syams adalah bentuk cerita. Surah Asy-Syams 15 ayat. Kita sampai ayat 10 kan? Okay. Bermula ayat 11 sampai ayat 15 adalah bentuk kisah, bentuk cerita. Jadi 1/3. Kita tinggal 1/3 je lagi surah Asy-Syams. Right. Alhamdulillah. Cerita kisah kaum Samud. Okay. Allahu Akbar. Okay, sebelum kita masuk kisah kaum Samud, kalau kita faham, kalau kita perhatikan, okay, secara umum, secara global, secara am, pembahasan ataupun isu-isu dalam Al-Quran ni kita boleh bagi kepada 3. Satu ialah tentang akidah, kedua ialah tentang hukum, ketiga ialah kisah. Al-Quran secara umum kalau kita bagi 3, 1/3 Al-Quran ialah akidah. Okay. Kemudian 1/3 lagi ialah tentang hukum hakam. Dan yang ketiga adalah tentang kisah. Jadi banyak tak kisah dalam Al-Quran? Banyak. Betul? Tetapi kisah-kisah dalam Al-Quran, sama tak seperti bedtime stories? Cerita-cerita nak tidurkan anak? Novel? Hikayat? Dongeng si tanggang? Bawang putih, bawang merah? Sama tak? Kenapa tak sama? Sebab nombor 1 ialah dalam Al-Quran, siapa yang bercerita? Bila Allah yang bercerita, pasti cerita itu benar. Dia bukan macam, wujud ke batu belah batu bertangkup? Bila saya makin belajar tadabbur Al-Quran, sungguh begitu banyak pengaruh Hindu dalam kisah-kisah hikayat. Betul tak? Mana boleh roh masuk dalam binatang? Tu, ikan kaloi jadi mak tu. Betul tak ni? Dalam Islam, boleh ke kau dah mati roh masuk dalam haiwan? Maknanya roh mak dia masuk dalam ibu si ikan kaloi. Boleh tak? Tapi punyalah percaya dulu kan. Lepas tu patut ke batu belah batu bertangkup? Boleh ke? Boleh ke macam tu sebenarnya? So kalaulah ada wan-wan yang masih menceritakan batu belah, batu bertangkup ataupun mak si ikan kaloi. Tolonglah, jangan diceritakan lagi Tak pasal-pasal kita tengah masukkan dalam fikiran budak tu, oh nanti wan aku agaknya masuk dalam ikan. Bahaya. Okay. So, kenapa kisah dalam Al-Quran itu benar? Kenapa?
Nombor satu ialah siapa yang menceritakan? Jadi pastinya Allah Al-Haq. Pastinya benar. Zaman-zaman ahli falsafah dulu, mereka tak percaya dunia ni akan kiamat. Tak tu, tapi mereka kata kita akan dihidupkan semula tu, maksudnya kalau mati itulah roh masuk dalam budak kecil lain ke. Roh tu kalau dia jahat, dia masuk dalam binatang jahat. Kalau dia baik, dia masuk dalam binatang baik si ikan kaloi. Orang dulu-dulu dia percaya benda tu. Okey? Subhanallah, Allah Akbar. Nauzubillah min zalik. Jadi, betul kan? Yang biasa. Kan? Yang betul. Okey? Allah Akbar. Subhanallah. Jadi, nombor satu, siapa yang bercerita? Allah yang bercerita. Okey? Dan kita ada belajar nama Allah Al-Haq. Iaitu, apa maksud Al-Haq? Yang maha benar. Dah mula amal dah? Doa? Istiftah. Kenapa Nabi mula solat malam dengan doa ni? Siapa belum lagi berdoalah dengan Allah. Semoga Allah mudahkan untuk kita mengamalkan doa ni. Subhanallah. Percayalah. Bila kita mula mengamalkan, saya tahu susah, doa dia panjang, tapi berjuanglah. Ada banyak benda yang kita boleh hafal, tapi kenapa kita tak nak ikut sunnah? Betul? Kita nak cuba yang terbaik. Dan pada apps Perisai Muslim, boleh buka doa iftitah ni. Allahumma lakal hamd anta nur. Okay, perhatikan kita tengah puji Allah. Rasulullah ajar kita untuk puji dia. Okay? Mula-mula kita puji Allah dengan nama. InsyaAllah saya akan ulang. Banyak kali dah. Siapa yang dah lama dengan Daud Zara, dia dah hafal dah. Okay? Mula dengan Allah okay, Allah Allah An-Nur. Kemudian Allah Al-Qayyum. Kemudian Allah Rabb. Kemudian Lakal Mulk. Kemudian Anta Malik. Lepas tu Antal Haq. Nabi Muhammad SAW, baginda solat malam, doa iftitah dimulakan buka solat malam dengan iftitah yang ni. Okay? Subhanallah. Selalunya solat malam mestilah gelap kan? Jadi dimulakan dengan nama Allah An-Nur. Kita nak sangat, kita dah belajar surah Syams kan? Surah matahari kan? Matahari yang menyinari bumi, semua dapat manfaat. Jadi kita nak juga jadi, kita mendapat cahaya Al-Quran, mendapat Islam, cahaya iman dan semua pemilik cahaya. Dari siapa? Dari Allah, pemilik. Allah yang maha memiliki cahaya. Dialah menyinari seluruh langit dan bumi. Jadi puji dia. Jadi bila dalam keadaan gelap, keadaan sunyi, kita memujinya dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, masukkanlah Al-Quran dalam jiwaku. Cahaya Al-Quran, Ya Allah. Okay? So, saya tak terangkan yang lain. Saya nak fokus yang ni. Hari ni, Al-Haq ni, maksudnya benar. Tidak ada yang tidak benar, melainkan benar belaka. Sampai kita berhenti kat situ, tak. Nabi ajar kita. Nabi ajar apa ni? Oh, ni. Okay. Apa yang Al-Haq? Janjimu benar. Katamu benar. Pertemuan denganmu benar. Syurgamu benar. Nerakamu benar. Nabi-nabimu benar. Nabi Muhammad itu benar. Kiamat itu benar. Berapa hak dalam ni? So, insya-Allah dengan faham, bila kita baca doa ni, Allah akan bagi keyakinan yang sangat kuat. Antal haq wa wa'dukal haq wa qawlukal haq wa liqa'ukal haq wal jannatu haq wan naru haq wan nabiyyuna haq wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq was sa'atu haq. Betul-betul sebut tu resap dalam ni. Allah, kuatkanlah hati aku, kuatkanlah iman aku, kuatkan. Sungguh-sungguh minta. Okay? Sebab saat sakaratul maut, kita akan goyang.
Iblis akan datang serupa dengan mak kita, dengan ayah kita. Kalau tak betul-betul kuat membenarkan masa kita hidup, takut masa tu goyang. Okay? Bawalah ni ke mula solat malam. Feel dia memang lain. Tak sama. Okay? Baru minta apa? Allahumma, ya Allah, laka aslam tu. Apa maksud aslam? Islam, serah. Aku serahkan seluruh jiwa ragaku padamu. Barulah, itulah maksud apa? Itulah maksud tawakal. Tawakal tu maknanya serah everything dekat Allah. Allahumma laka aslamtu wa alaika tawakkaltu wa bika amantu wa ilaika anabtu. Apa maksud anabtu? Apa maksud anabtu? Taubat. Ya Allah, tolonglah. Berusahalah. Minta dengan Allah. Minta tolong dengan Allah. Minta tolong dengan Allah apa? Ya Allah, aku dapat ilmu ni. Berilah aku taufik nak mengamalkannya. Berilah aku taufik untuk mengamalkannya. Bawalah, cubalah. Okay? Subhanallah. Wa bika khasamtu wa ilaika hamkamtu. Lepas tu apa? Minta apa lagi lepas ni? Faghfirli. Ampunkanlah aku, ya Allah. Dosa lalu, dosa akan datang, dosa masa aku seorang-seorang, dosa yang kau tahu. Tutup dengan puji Allah. Antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa. Allah, Allah Akbar. Puja dan puji kepada Allah. Ini ialah Alhamd. Pujian bagi Allah. Cantik tak? Doa yang Rasulullah ajar kat kita. Kita pandai tak buat skrip macam ni? Kita kan tak pandai. Kita kan tak tahu cara nak puji Allah. Maka ikutlah apa yang telah Rasulullah contohkan. Okay? Betapa banyak yang sunnah, yang sahih, yang kita belum buat. Kenapa sibuk nak buat amalan yang belum lagi tentunya sahih? Punyalah kita nak ikut Nabi sebab apa? Ya Allah, sebab kata-kata ni dari lisan siapa? Rasulullah. Sebab itulah kita belajar tajwid, kita nak mengaji macam mana Rasulullah baca Quran. Kenapa bab tu je nak ikut Nabi? Kenapa bab doa tak nak ikut Nabi? Okay? Semangat macam tu. Tak kira aku nak ya Allah, nak sangat puji kau macam Rasulullah puji kau waktu solat malam. Okay? Semangat Right. Jadi, kisah-kisah dalam Al-Quran semuanya benar. Jangan jadi macam LGBT. LGBT, kita sebut kisah kaum Sodom, kaum Nabi Lut, dia kata apa? Betul ke? Jangan jadi macam tu. Okay? Menafikan, mendustakan. Sebab semua kisah dalam Al-Quran tu Allah yang ceritakan. Kat mana Allah sebut tu? Surah Yusuf, surah ke-12, ayat 3. Okey. Allah kata apa dalam ayat ni? Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Nahnu, kami ceritakan. Kami dalam ni siapa ni? Allah. Ingat bila perbuatan Allah akan guna kami. Kami ni jangan samakan pula dengan bahasa Melayu kita. Kami tu maknanya lebih daripada seorang. Tak, dalam bahasa Arab kami ni juga menunjukkan kekuasaan. Jadi kekuasaan, keagungan Allah, kebijaksanaan Allah, keilmuan Allah, semua tu. Sifat-sifat Allah tu yang hebat, yang maha tu, okey, maka kami. Tapi bila pengibadahan, penghambaan, penyembahan, Allah akan guna aku. Fa'budni, maka sembahlah aku, kata Allah. Kalau bab menyembah, menghambakan diri, bab ibadah, Allah akan guna aku. Tapi bila bab perbuatan, penciptaan, Allah akan guna kami. Jangan samakan dengan, maknanya Tuhan tu lebih daripada satu ke? Bukan Nahnu dalam bahasa Arab, dia bukan maksud kami yang kita ramai ni je, tak. Dia juga bermaksud kekuasaan, keagungan. Jadi, bila Allah kata, kami ceritakan kepadamu, wahai Muhammad, maknanya siapa yang menceritakan ni? Allah. Okey, ahsanal qasas. Seindah-indah kisah. Alright. Bima auhayna ilaika hadzal Quran.
seindah-indah kisah dengan jalan kami wahyukan kepadamu Al-Quran ini, padahal sebenarnya engkau sebelum datangnya wahyu itu adalah dari orang yang tidak pernah menyedari akan halnya. So Nabi Muhammad kalau tak dapat Al-Quran, Nabi Muhammad tahu ke kisah Nabi Yusuf? Nabi Muhammad tahu ke kisah Ashabul Kahfi? Tak. Nabi Muhammad lahir selepas tentera gajah Al-Fil, Abrahah tu. Sebab itulah Nabi lahir tahun gajah. Kisah tu berlaku sebelum Nabi dilahirkan lagi. Tapi dalam Al-Quran sudah diceritakan kepada Rasulullah kisah orang-orang terdahulu. Okay, kenapa kita kena beriman pada kisah-kisah dalam Al-Quran? Satu, siapa yang bercerita. Kedua, sebab apa? Sebab contohnya dalam surah Yusuf ni Allah kata apa? Ahsanal. Ahsanal maknanya apa? Sebaik-baik cerita. Jadi cerita-cerita dalam Al-Quran, cerita-cerita dalam Al-Quran adalah cerita-cerita yang terbaik. Dia bukan cerita dongeng. Bukan hikayat. Bukan kisah-kisah romantis. Kisah-kisah cinta. Dia kisah benar, kisah yang terbaik. Dan yang ketiga, kisah-kisah dalam Al-Quran adalah real. Apa maksud real? Benar dan kisah nyata. Bukan macam kisah ikan kaloi tadi. Okey? Allahu Akbar. Surah Ali Imran ayat 62. Inna haza lahuwal qasasul haqq. Kisah-kisah dalam Al-Quran semuanya benar. Semuanya real, kisah nyata. Wa ma min ilahin illallah, dan tidaklah dan tiadalah Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan ingatlah wa innallaha lahuwal azizul hakim. Sesungguhnya Allah dialah jua yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Okey, kalau kita baca celik tafsir ataupun dekat apps kita ni, kita tekan ni, kita buka dekat tafsir. Okey, sebenarnya kisah apa dalam ni? Ayat ni spesifik ni. Ialah kisah Nabi Isa. Nabi Isa tak ada apa-apa. Sebab itulah ayat ini Allah tutup dengan Al-Aziz. Perkasanya Allah. Maksudnya apa? Tidak boleh ditandingi. Kalau Allah nak, kun fayakun. Nabi Isa dilahirkan tanpa okey. Tapi jangan guna pula lah sebagai alasan kan. Ada seorang pendakwah tu dia bercerita, dia pergi hospital, dia tanya budak tu. Kita tengok pun tahulah dia budak kan. Tiba-tiba datang lelaki bawa pampers. Dia kata, awak siapa? Saya ayah kepada budak ni. Kita tahulah kes tu kes anak tidak sah taraf kan. Sebenarnya dia kata, ayah kepada budak ni. Iyalah Nabi Isa pun tak ada ayah dia tu. Sedapnya. Dia punya alasan. Nampak tak budak-budak sekarang ni? Okey. Allahu Akbar. Subhanallah, Allah Akbar. Na'udzubillah min zalik. Okey. So Allah yang Maha Perkasa maksudnya tidak boleh ditandingi kekuasaannya. Contohnya kita boleh cipta nyamuk. Katalah nak cipta besar-besar tu susah. Okeylah, cuba cipta lalat. Boleh? Itulah Allah Al-Aziz. Kita ni kecil pun tak boleh, besar lagi lah tak boleh. Betul? Al-Hakim. Dan semua yang Allah cipta, semuanya ada hikmah. Kita kadang banyak auta je kan. Ada apa? Behind the scene. Ada tersirat-tersurat. Subhanallah. Okay, yang keempat, semua kisah dalam Al-Quran. Semuanya boleh diambil pelajaran. Rupa juga dalam surah Yusuf ayat 111. Laqad kana fi qasasihim ibaratun li ulil albab. Apa maksud ibrah? Pengajaran. Jadi semua kisah-kisah dalam Al-Quran, kisah para nabi, kisah Fir'aun ke, kisah macam surah Asy-Syams ni kita nak baca kisah kaum Samud, semuanya kita boleh ambil pengajaran. Tapi siapa yang boleh ambil pengajaran? Ulil albab. Orang yang mahu berfikir dan menggunakan akal dia. Right? Subhanallah. Demi sesungguhnya kisah
kisah nabi-nabi itu mengandungi pelajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang mempunyai akal fikiran. Kisah nabi-nabi yang terkandung dalam Al-Quran bukanlah cerita yang diada-adakan, tetapi ia mengesahkan apa yang tersebut di dalam kitab-kitab agama terdahulu. Kitab Taurat, kitab Injil. Jadi Al-Quran mengesahkan kisah-kisah itu. Okey? Dan ia sebagai keterangan yang menjelaskan tiap-tiap sesuatu serta menjadi hidayah petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Okay. Contohnya dalam Bible tidak detail bagaimana Fir'aun mati. Tapi dalam Al-Quran, Fir'aun diberitahu oleh Allah ditenggelamkan dalam laut. Tidak ada dalam kitab terdahulu. Surah Al-Fatihah tidak ada dalam kitab terdahulu. Surah Al-Fatihah, kita kena bangga sebab kita umat Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah hanya ada dalam Al-Quran. Okay, subhanallah, Allah Akbar. Okay, jadi 4 sebab ni kita pun tahu dalam Quran banyak tak surah yang nama Nabi. Surah Hud, surah Nuh, surah Yunus, lagi surah Muhammad, surah Al-Anbiya, surah Ibrahim. Jadi itu semua adalah kisah-kisah ataupun kisah-kisah Nabi ni semuanya kita kena ambil ibrah, penting, benar. Surah Al-Kahfi, contoh kan, itu juga pelajaran yang terlalu banyak sehingga Rasulullah nak kita baca setiap Jumaat. Okay? Allahu Akbar. Contohnya bila kita kisah Nabi Musa. Nabi Musa. Di depannya Laut Merah, di belakangnya tentera Fir'aun, 100,000. Umat Nabi Musa cakap apa dengan Nabi Musa? Musa, matilah kita Musa. Macam mana ni? Nabi Musa kata apa? Nabi Musa kata apa? Surah 26 Surah Asy-Syu'ara. Kisah ikan kalui tahu. Kisah Nabi Musa. Kita tengok ayat 61 ni kan. Surah Asy-Syu'ara, surah ke-26. Al-Quran muka surat 370. 370. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Dia kata apa ni? Sesungguhnya kita ni pasti jadi orang yang dapat ditawan. Kalahlah kita, habislah kita, matilah kita. Sebab depan tu laut, belakang tu tentera Fir'aun. Kat mana nak lari lagi? Kan? Kata pengikut-pengikut Musa. Apa kata Nabi Musa? Qala kalla. Kali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku, besertaku, Rabbku, Tuhanku yang dia yang akan beri petunjuk padaku. Masa tu Nabi Musa dah dapat ke? Maksudnya masa tu dah Allah dah beritahu ke? Jangan risau. Ada tongkat, jangan risau. Tak ada. Tapi yakinnya Nabi Musa. Sebab tu kita kalau ada masalah hidup, kita rasa depan kita ni dah dinding dah. Kalau jalan juga memang langgar punya. Macam dah tak ada dah jalan keluar. Ingat apa berlaku kepada Nabi Musa. Ingat apa berlaku kepada Nabi Ibrahim. Ketika dia dimasuk, dah duduk pun dalam unggun api. Api itu pun dah dihidupkan dah. Nabi Ibrahim lari. Nabi Yunus ketika masuk dalam perut ikan, adakah Nabi minta, keluarkan aku daripada perut ikan ni ya Allah? Tak. Tapi dia yakin. Ma'iya Rabbi. Kita ni cukup-cukup yakin tak Allah bersama kita? Kita cukup-cukup yakin tak? Sehingga Nabi Musa, seperti Nabi Ibrahim, seperti tawakalnya ibu Nabi Musa melepaskan anak ke dalam sungai. Kita sampai tak ke tahap tu? Kenapa kisah-kisah itu diceritakan pada kita dalam Al-Quran? Supaya kita ambil pelajaran. Okay? Tuhan yang kita minta tolong ni, yang kita berdoa ni adalah Tuhan yang sama yang Nabi Musa berdoa. Tuhan yang sama Nabi Ibrahim berdoa. Allah tak pernah tinggalkan kita. Tapi kita yang selalu tinggalkan Allah. Okay? So, lepas tu baru datang kan? Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr.
فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Lalu kami wahyukan, barulah Allah wahyukan kepada Nabi Musa. Pukullah laut itu dengan tongkatmu. Kalau ikut akal kita pun, logik kita pun, setakat pukul tongkat ke laut tu, apa jadi? Habis-habis lah. Sikit je. Mana mungkin boleh sampai terbelah kan? Itulah dia. Sebab tingginya tawakal Nabi, logik akal. Api itu panas dan membakar, tapi tidak untuk Nabi Ibrahim. Macam itulah kita kalau berlaku ujian yang sangat berat dalam hidup kita, sangat remuk, sangat hancur hati kita. Seperti dah tak boleh. Tak boleh. Tapi ingat, kita ada Allah. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. So kalau aku tak sabar, Allah tinggalkan aku. Okey? Boleh? Alhamdulillah. Allah Akbar. Jadi kisah-kisah dalam Al-Quran yang patut kita utamakan untuk diceritakan kepada diri kita dan anak cucu kita. Okay? Belikanlah buku-buku cerita yang sahih. Betul dah, beli kisah Nabi. Jangan kisah-kisah yang tak sahih pula. Okay? Allah Akbar, subhanallah. Alright. Ingat kenapa kita kena faham kisah-kisah dalam Al-Quran? Satu, Allah yang ceritakan. Dua, semuanya kisah yang terbaik. Ketiga, kisah nyata. Keempat, supaya kita ambil ibrah. Alright. Okay, bermula ayat 11 hingga 15 adalah bentuk cerita. Okay, 1/3. Kazzabat Samudu bitawwaha. Ingatlah, kaum Samud telah mendustakan rasulnya dengan sebab perbuatan durhaka mereka yang melampaui batas. Tengok bahasa Arab Al-Quran. Dengan letak sabdu kat sini, bahasa Arab, kazaba itu ialah menipu, mendusta. Tapi bila ada sabdu, maknanya apa? Dia mendustakan Nabi Saleh berulang. Sabdu tu kan fungsi dia apa? Dah mati hidup balik kan? Kan? Maknanya dia berterusan mendustakan Nabi. Bukan sekali dua. Bukan sekali-sekala. Okay? Ingatlah, kaum Samud telah mendustakan rasulnya dengan sebab perbuatan durhaka mereka yang melampaui batas. Jadi, pendustaan demi pendustaan, dia mendustakan nikmat Allah, dia mendustakan mukjizat Nabi Saleh, dia mendustakan apa yang Nabi Saleh seru tu, maka pendustaan inilah yang menyebabkan dia menjadi kaum yang telah melampaui batas. Sebab tu dalam Fatihah, ingat tak kita cerita? Iyaka tu bermaksud eksklusif, maksudnya kita ada batas. Kita tak boleh keluar daripada batas tu. Kita orang Islam, kita ada batas. Once you keluar, you sudah melampaui batas. So, jadi tagha, melampaui batas. So, kita ada batas-batas kita. Sebab tu orang mukmin, orang beriman, dunia ini macam penjara. Maka, ni tak boleh, ni tak boleh. Sampai sini je. Tak boleh, tak boleh. Kita ada limit. Tapi kalau orang kafir, dia kata dunia ni surga. Okay. Subhanallah. Jadi, so dia jadikan dunia ni suka hati I. Kan? Orang tegur pun dia kata apa? Kau jealous kan? Contoh. Okay. Allah Akbar. Subhanallah. Elok je tak semayang pun. Bisnes makin kencang apa. Tu dah melampau lah tu. Melampau tak? Melampau. Okay. Subhanallah, Allah Akbar. Ingatlah, kaum Samud telah mendustakan rasulnya dengan sebab perbuatan durhaka mereka yang melampaui batas. So, bahasa Arab, tagha ni maksudnya, contohnya, kita tuang air dalam gelas, dah penuh, kita tuang juga. Melempah tak? Melempah, maknanya dah melampaui lah tu. Ataupun laut yang sudah melimpah-limpah. Itu kita panggil tagha. Tagha ni maksudnya, dia dah melampaui. Subhanallah, Allah Akbar.
Kaum Samud, dia adalah sama keturunan dengan kaum Ad. Okay? Lepas kaum Ad dimusnahkan, maka selepas itu ialah kaum Samud. Jadi kaum Samud ni sebenarnya dia dah tahu dah kisah kaum Ad, tapi dia ulang balik mendustakan Nabi, kan? Okey. Dia maknanya dia cucu cicit Nabi Nuh. Nabi Nuh. Okey. Subhanallah. Dan kalau tiba-tiba kita pergi Arab ke, kan? Tiba-tiba orang tu kata saya keturunan Samud. Betul ke tak? Sebab kaum Samud dimusnahkan semua. Tidak ada yang tinggal. Okey. Allah Akbar, musnah semua Dan kaum Samud ialah bangsa Arab. Dia Madinah atas sikit. Nama tempat tu Madain Soleh sekarang. Madain Soleh ni maksudnya tempat kaum Nabi Soleh. Okay. Ataupun dipanggil juga Ashabul Hijr. Sebab dia boleh memahat gunung. Okay. Mereka ni dimusnahkan kerana melampaui batas. Sebab apa? Mereka sombong. Jadi ayat sebelum kisah apa? Ayat 10. Waqad khaba man dassaha. Jadi Allah nak bagi kita faham siapakah yang boleh kita tengok, faham, bukan yalah tengok sebab kesan tu masih ada sekarang. Okey, kita faham supaya kita ambil ibrah. Ambil ibrah, Allah contohkan satu kaum yang sangat rugi kerana mereka telah mengotori jiwa mereka. Allah contohkan kaum Samud. So, kaum Samud menjadi contoh yang dijadikan contoh dalam surah Asy-Syams ini sebagai kaum yang telah mengotorkan jiwa. Mereka telah mengotori jiwa mereka. Allah Akbar. Sebab tu kat sini dia kata, ayat 11 ni, mendustakan Rasul. Maksudnya Rasul, Nabi. Dia duduk dengan Nabi. Tapi dia mendustakan Nabi. Maknanya apa tu? Tak bersyukur. Mukjizat, dia minta Nabi Soleh, dia suruh Nabi Soleh berdoa dan mintakan unta. Dapat tak? Dapat. Dia saksikan tak? Dia saksikan sendiri. Unta tu keluar daripada batu tu. Dia tengok sendiri. Tahu tak kaum Nabi Soleh ni? Okay, kaum Samud ni, dia adalah bangsa yang sangat kuat fizikal. Okay, bayangkan dia buat rumah dekat mana? Gunung. Kalau nak faham, cuba buka surah ke-7. Surah Al-A'raf. Ayat 73. Kisah kaum Samud ni ada juga dalam surah ke-7. Al-Quran muka surat 159. 159, cuba tengok dekat ayat 73. Nampak tak kisah sebelum tu ialah kisah kaum Ad. Okay, jadi 73 ni kisah kaum Samud. Wa ila Samud akhahum salihah. Saudara mereka, maknanya duduk sama dengan mereka, sekampung. Dikurniakan Nabi Saleh kepada mereka, kaum Samud. Qala ya qaumi i'budullah. Apakah yang Nabi Saleh dakwah kepada kaumnya? Sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada Tuhan bagi kalian melainkan selain dia. So kalau kita terjemahkan samalah. Sebab semua para Nabi mendakwahkan apa? La ilaha illallah. So ni maksudnya tadi menyeru untuk mentauhidkan Allah. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, telah datang bukti nyata dari Rabb kamu, kalian. Hadhihi naqatullahi lakum ayah. Inilah unta betina. Dan selalunya kalau kita kaitkan dengan Allah, contoh Baitullah, rumah Allah. Maknanya rumah tu jadi hebatlah kan. Ni unta, tapi unta ni dikaitkan dengan naqatullah. So ni bukan sebarang unta. Ini menjadi mukjizat kepada Nabi Saleh. Okay? Ini menjadi tanda. Okay? Mukjizat Nabi Saleh.
Naqatullah. So dalam Quran pun untuk unta ada banyak kalimah-kalimah Arab. Unta ni ada banyak nama. Okey, istilah-istilah digunakan. Tahu tak dia minta apa? Dia punya request dekat Nabi Soleh tu dia minta apa? Unta tu mesti betina. Colornya begini. Dahlah betina, bunting pula. Bunting pula 10 bulan. Bunting pula biar kembar. Banyak tak cekadak dia? Banyak sungguh cekadak dia. Okay, dia request. Tapi Nabi Soleh kata apa? Dengan syarat. Kalau keluar mukjizat ni, aku doa, kalau betul Allah bagi mukjizat ni, apa syarat dia? Kamu mesti beriman. So, mereka pun, iyalah, nanti kami beriman. Jadi Nabi Soleh berdoa, solat dan sujud dan berdoa, maka bongkah batu yang besar tu pecah dan keluarlah unta Nabi Soleh. Memang, kenapa dia minta kuda bunting 10 bulan? Sebab bagi orang Arab, kuda pula. Saya sebut kuda ke? Minta maaf. Unta yang bunting 10 bulan adalah harta yang sangat mahal. Okey. Kita flashback sekejap Tahu tak surah, kan masa kita baca surah At-Takwir. Surah At-Takwir. Surah tentang kiamat kan? Tengok ayat 4. Wa idzal 'isyaru uttilat. Nanti bila hari kiamat, unta yang bunting ni, maknanya ni kenapa dekat dunia unta bunting tu harta yang sangat mahal ni, dia sayang sangat. Okey, tapi bila hari kiamat semuanya akan dia lari tinggalkan unta dia tu semua. Nak beritahu apa? Masa tu betapa kita dalam ketakutan, dalam keadaan ketakutan yang semua ni hancur ni, ingat lagi ke pasal harta? Hari kiamat ni semua kita biarkan. Ferrari ke, Lamborghini ke, Lamborghini ke, semua dah tak kisah dah. Sebab masing-masing ketakutan. Tinggalkan je. Kalau sekarang ni, kunci ke tak kunci kereta aku tadi? Contoh kan? Ini tak, semua akan terbiar. Itu kalau hari kiamat. Mati kiamat kecil kan? Mati boleh bawa harta? Tak, semua kita kena tinggalkan. Okay? So, kenapa unta? Sebab unta bunting itu adalah lambang kekayaan Subhanallah. Nanti boleh baca dalam celik tafsir. Detail dia ceritakan. Surah Al-A'raf pula. Tadi kita surah Al-A'raf kan? Right. Mereka minta unta betina dari Allah sebagai keterangan bagi kamu membuktikan kebenaran Nabi. Okey, kalau kau betul Nabi, kau mintalah dekat Allah. Datangkanlah unta. Okey. Untuk membenarkan apa yang kau cakap ni. Oleh itu, biarkanlah unta itu mencari makan di bumi Allah dan janganlah kamu menyentuhnya dengan sesuatu yang menyakitinya. So, Nabi Soleh, bila dah betul keluar unta tu, Nabi Soleh pun juga menetapkan syarat. Ada beberapa syarat lah, tak boleh usik unta ni. Lepas tu, kat situ kan ada pengairan, ada sumber, ada air lah. Okay. Satunya, kaum Samud ni, mereka bukan sekadar hebat dengan architecture dia. Bayangkan, dia boleh bina rumah dekat gunung. Zaman tu dah ada ke scaffolding, dah ada ke apa? Jentera-jentera berat untuk tak ada kan? Betapa hebatnya. Dan mereka nak naik ke gunung tu, mereka buat terowong. Terowongnya dalam badan dia besar, mestilah terowong tu besar. So, sangat-sangat fizikal, sangat-sangat kuat. Sangat-sangat bijak. Ilmu pertukangan architecture sangat-sangat hebat di zaman itu. Bayangkanlah tu. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan mereka ni diberi tanah yang sangat subur sebab mereka ada sumber air. Jadi pertanian dia sangat subur, sangat mewah. Makanan semua sangat mewah. Right? Okay. So Nabi Soleh kata kau jangan kacau jangan kacau unta ni. Unta Allah ni. Okay. Dan syarat dia ialah kalau dia minum air telaga ni, hari tu kau jangan ambil air tu. Sebab kalau unta ni minum kering telaga tu, dia bergilir. Unta tu minum, hari tu tak boleh ambil air. So, kau punya turn besok. Lusa, unta tu pula. Jangan kacau. Sebab apa? Sebab susu unta tu nanti, satu kampung boleh minum. Hari dia orang tak boleh ambil air, minumlah susu unta. Hari unta tu minum, janganlah kau kacau. Tahu kan unta kalau minum macam mana? Boleh kering semua tu kan? Jadinya, subhanallah, mereka
Tu tadi, tu yang jadi tara tu yang jadi melampau tu. Dia mendustakan. Dia langgar semua apa yang telah ditetapkan oleh Nabi Saleh. Subhanallah. Jadi, oleh itu biarkanlah unta itu mencari makan di bumi Allah. Janganlah kamu menyentuhnya dengan sesuatu yang menyakitinya. Kalau kamu menyentuhnya, maka kamu akan ditimpa azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Kemudian Allah sambung dekat 74, wazkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di ad. Jadi kaum Samud ni selepas kaum Ad. Okay. Wa bawwa'akum fil ardi tattakhidhuna min suhuliha qusuran wa tanhituna al-jibala buyuta. So Allah kata apa? Mereka ni boleh dekat tanah rata kan pada pasir tanah rata, dia boleh dirikan istana-istana. Dan di gunung-gunung boleh buat rumah. Maknanya kita tahu dekat tanah Arab cuacanya sangat ekstrim. Kalau panas, panas gila. Kalau sejuk, kita pergi Madinah, kalau sejuk, sejuk betul. Kan? Betul tak? Jadinya bila musim panas dia nak angin banyak, dia duduk rumah kat bawah. Nanti bila musim sejuk, sejuk gila, dia naik gunung. Hebat tak? Hebat. Kan? Okay. Subhanallah. Dekat tanah rata pun dia ada rumah, ada istana. Kat tempat tinggi pun dia ada. Okay. Kau ada? Okay. Allah Akbar. Baik, untuk kamu mendirikan istana-istana di tanahnya yang rata dan kamu memahat gunung ganangnya untuk dijadikan rumah. So Allah nak beritahu, yang dia buat tu semua tu siapa punya? Bumi ni siapa punya? Allah punya kan? Maka kenangkanlah, nampak tu? Maka kenangkanlah nikmat-nikmat Allah itu. Dan janganlah kamu bermarajalila melakukan kerosakan di muka bumi. Kita pun mak-mak kan, kalau anak tu kurang dah melampau, kita cakap apa? Kalau kau lah betul anak mak, kau kenanglah inilah mak yang mengandungkan kau, yang melahirkan kau. Kan? Nampak tak? Dalam Al-Quran Allah kata apa? Allah mengajar kita metod untuk pandai mengenang budi, mengenang jasa. Allah Akbar. Nampak Maka kenangkanlah nikmat-nikmat Allah. Jadi kita ni kalau nak melampaui batas, nak melawan perintah Allah, kenanglah nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Subhanallah. Jadinya, kenapa mereka ni mendustakan Nabi Saleh? Kenapa mereka ni dijadikan Allah contoh sebagai yang telah mengotori jiwa? Kenapa? Cuba kita perhatikan. Cuba tadabbur ni. Kaum Samud ni. Kenapa mereka ni yang dijadikan contoh sebagai golongan yang tadasiyah, yang mengotorkan jiwa? Kenapa? Satu, pertama, dia ni jadi jahat, manusia ni jadi jahat. Dia bukan terus maksimum kan? Dia mula kecil-kecilan. Dia bermula dengan dia rasa apa? Mula dengan dia sombong. Dia sombong dengan apa? Ilmu dia. Dia sombong dengan apa? Kekuatan dia. Dia sombong dengan apa? Kekuasaan dia. Ada tak kisah lain dalam Al-Quran? Contoh kisah Fir'aun. Kan? Okay? Yang merasakan dia punya kuasa, dia kan tak pernah sakit. Dia rasa sungai Nil tu dia punya. Sampai dia mengaku dia Tuhan. Okay? Bermula dengan sombong. Okay? Dia bermula dengan sombong. Sebab sombong tu memang penyakit pertama. Iblis tak nak sujud pada Adam sebab sombong. Bila sombong, dia akan jadi orang yang, itulah tadi tara. Apa tara? Melampaui batas. Keterlaluan. Dia rasa dia baik, dia pandai, dia bagus. Allahu Akbar. Bila dia rasa dia sangat hebat dengan kecerdasan, dengan ilmu yang dia miliki, termasuk kita ni tadabbur tazakur ni. So, kisah kaum Samud ni, apa yang kita boleh belajar? Seandainya kita ada ilmu, seandainya kita ada pangkat, seandainya kita ada harta, seandainya kita ada kuasa, jangan sampai semua-semua ni menjadikan kita lupa. Tadi Allah kata apa? Kenanglah nikmat-nikmat ini semuanya dari Allah, bukan dari kita. Okay? Sebenarnya kita tak ada kuasa apa pun. Allah yang bagi sebenarnya. Okay? Allah, bila dah sombong, dia akan jadi keterlaluan.
Mula-mula sombong, lepas tu dia melampau, tawa keterlaluan sehingga apa? Sehingga tidak lagi mahu menerima bukti, mukjizat, dakwah Nabi. Dia menolak Nabi Saleh. Sebab apa? Bila sombong, melampau. Bila melampau, sehingga dia tak mampu lagi untuk menerima kebenaran. Dia menolak kebenaran. Walaupun mukjizat Nabi Saleh, unta tu keluar daripada batu depan mata dia. Kalau dia begitu kuat, boleh buat istana, boleh buat rumah dekat gunung, tapi rumah tu tak hidup. Tapi Allah punya kuasa, dari batu keluar unta yang hidup, yang berdarah, yang boleh beranak, yang boleh keluarkan susu. So kau rasa kau hebat sangat. Nampak tak tu? Tapi dia tetap menolak apa yang disampaikan oleh Nabi Saleh, iaitu mentauhidkan Allah. Mereka tak terima. Mereka tak nak ikut Nabi Saleh. Okay? Jadi, bila sombong, jadi tara. Bila tara, maksud dah melampaui batas, maka dia akan jadi orang yang ingkar. So, dia terus-terusan mengotori jiwanya. Kan Allah kata Allah ilhamkan ilham fujur dan ilham takwa. Allah datangkan Nabi. Allah datangkan mukjizat. Kebenaran depan mata. Dah datang belum? Dah nampak belum? Dah. Tapi dia tolak. Okay? Allah Akbar. So ingat, kita ni hamba. Bila hamba, kita ada peraturan. Allah dah tetapkan perintah dan larangan dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka kita hamba, kita kena sami'na wa ata'na. Bila kita langgar, itulah namanya melampaui batas. Kita hamba, patut tak boleh dapat upah. Tapi Allah bagi pahala. Nanti ke akhirat Allah bagi surga. Subhanallah, Allahu Akbar. Okay, sebab tu jangan hamba kat orang, hamba dekat Allah. Okay. Allahu Rabbi. So, kaum Samud yang telah diberi berbagai keistimewaan tetapi mereka tak bersyukur. Okay, mereka tak bersyukur. Subhanallah, Allah Akbar. Masalahnya mereka menjadi sombong dengan kuasa, dengan ilmu, dengan kekuatan fizikal. Mereka jadi keterlaluan. Okay. Even dah dapat hidayah pun, Allah utuskan Nabi di kalangan mereka sendiri pun, mereka tak nak ikut, mereka tak nampak. Okay? Tapi kan kenapa dalam surah Asy-Syams ni bukan kisah Fir'aun? Kenapa kaum Samud? Sebab Fir'aun dia seorang. Dalam ramai-ramai itu, maksudnya dalam ramai-ramai dia mengaku dia Tuhan lah. Tapi masih ada lagi yang beriman. Tapi kaum Samud ni, dia memang seperti semuanya. Sangat-sangat sikit yang ikut Nabi Saleh. Sebab tu dia dimusnahkan semua. Okay? Sebab tu Tara ni kata ulama, okay? Tara ni melampaui batas. Satu, dari segi kemaksiatan yang dibuat tu sangat melampau. Yang kedua, Tara ni juga bermaksud azab yang dikenakan ke atas kaum Samud ini. Kaum Samud ini sangat-sangat ekstrim Allah seksa. Sebab maksiat dia terlalu-lalu. Okay? Allah Akbar. Subhanallah. Mereka ni sangat-sangat kaya. Negara sangat subur. Ada sumber air. Mereka sangat kuat fizikal, boleh buat rumah dekat gunung. Okay, maka mereka tak bersyukur. Tak taat pada perintah Allah. Tidak taat pada perintah Nabi. Okay. Nanti dia akan buat lagi sampai ke tahap apa? Dia akan bunuh unta ni. Jadinya nampak tak? Maksudnya kalau kita ikut bisikan ataupun ilham fujur ni, dia akan bawa kita semakin teruk. Sampai ke tahap tu lah dia akan berani bunuh unta tu. Padahal dah setuju, padahal dah tahu dah tu perintah Nabi Saleh, jangan kacau unta ni. Okay. Subhanallah, Allah Akbar. Sampai ke tahap tu So kita, apa yang kita belajar daripada ayat ni?
Siapa yang mereka dustakan? Siapa yang mereka dustakan? Nabi Saleh. Okay. So, kaum Samud, Rasul yang diutuskan kepada mereka ialah Nabi Saleh. Kalau kaum Ad, Nabi Hud. Okay. So, diceritakan kisah kaum Samud ni kepada Nabi Muhammad SAW. Satu, sebab bangsa Arab, mereka lalu tempat ni. Mereka tahu dah kisah ni. Tapi mereka juga masih menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan malangnya Raja Arab nak jadikan tu tempat pelancong. Okay, kita tengok hadis ni. Inilah contohnya. Madain Soleh. Okay. Hadis Nabi Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian memasuki tempat yang penghuninya disiksa kecuali kalian menangis. Jika tidak boleh menangis, maka janganlah kalian memasukinya agar kalian tidak mendapat musibah sebagaimana mereka mendapatkannya. Okay. So ketika kita pergi Mesir, pergi tengok piramid ke, pergi tengok tu, menangis tak? Selfie kan? Okay. So kita kena kenang, kita kena ambil ibrah. Right? Dan tak boleh lama kat situ. Sebab takut ditimpa. Hadis Nabi. Bayangkan boleh buat macam ni. Satu lagi dekat Petra, dekat Jordan. Mereka dikatakan mereka juga daripada suku yang sama. Sebab tu dia ada kemahiran yang sama. Dan di Petra katanya dia lebih cantik. Kan? Lebih hebat. Tapi ingat, Nabi dah pesan, jangan bersuka-suka kat situ. Okay? Sebab tu tempat turun azab. So, orang Arab dah tahu dah kisah ni, tapi mereka juga tidak ambil iktibar. Okay? Subhanallah. Jadi, Samud ni satu kaum, maknanya seperti semua masyarakat itu rosak. Dan masyarakat tu rosak bermula dengan seorang. Jadi, kita pun tak mampu nak ubah orang, tapi sebenarnya ubahlah diri kita dulu. Bila kita berubah, insya-Allah sekeliling kita juga akan turut berubah. Bila bermula dengan keluarga, diri, keluarga, kampung, masyarakat, kemudian negeri, kemudian negara akan berubah sebenarnya. Okay, so kita mulakan dengan diri kita dulu. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan ayat ini, kisah kaum Samud ini menjadi tasliyah ataupun hiburan untuk Nabi Muhammad yang juga sangat-sangat sedih atas perbuatan kaumnya. Okay, Subhanallah, Allahu Akbar. So, kenapa kaum Samud ni melampaui batas? Kenapa? Sebab nafs. Apa nafs dia tadi? Jiwa. Jiwa apa tadi? Sebab dia tak mampu nak kawal nafsu amarah. Diikut nafsu amarah dia. Okay? Subhanallah, Allahu Akbar. Kalau nak tengok juga lagi nanti surah 54, surah Al-Qamar, ayat 28. Kisah unta ni juga Mereka sombong, mereka angkuh. Surah ke-54 ayat 27, muka surat 529. Inna mursilun naqati fisnatan lahum fartaqibhum wastabir. Ni naqah, unta betina. Okay. Sesungguhnya kami menghantarkan unta betina yang menjadi mukjizat sebagai satu ujian bagi mereka. Lalu kami perintahkan Rasul kami, siapa? Nabi Saleh. Tunggulah apakah mereka akan lakukan serta bersabarlah terhadap tentangan mereka. Wa nabihum annal ma'a qismatun bainahum kullu syirbin muhtadar. Dan khabarkanlah kepada mereka bahawa sesungguhnya air telaga mereka, ni tadi kan persetujuan syarat Nabi Saleh, terbahagi antara mereka dengan unta itu. Tiap-tiap bahagian air itu dihadiri oleh yang berhak mengambilnya pada hari gilirannya. Mereka bagi dua dengan unta tu. Okey. Lepas tu apa jadi? Nampak tak?
jiwa dia kotor. Mereka selepas itu merasa bosan dengan keadaan unta itu dan berkira hendak dia sampai ke tahap mula-mula dia pergi ambil air masa giliran unta. Mula-mula dia tak terus bunuh. Dia ambil, patut tu giliran unta dia pergi ambil juga. Susu ambil, air ambil, melampau tak tu? Dia melampau. Lama-lama dia kata apa? Senang-senang kita bunuh je lah unta ni. Tak payah bergilir lagi. Okey. Lalu mereka memanggil kaum mereka yang sanggup membunuhnya, dia pun bertindak sampai dapat membunuhnya. Okey, maka perhatikanlah bagaimana buruknya azabku dan kesan amaran-amaranku. Alright. Lagi, kalau nak tengok lagi surah 26, surah Asy-Syu'ara. Okey. Ayat 155. Qala hadhihi naqatul laha syirbu wa lakum syirbu yaumin ma'lum. Nabi Soleh berkata, ia adalah seekor unta betina. Di antara cara-cara hidupnya ialah air kamu hendaklah menjadi bahagian minumnya sehari dan bahagian kamu sehari menurut giliran tertentu. Dan janganlah kamu menyentuhnya dengan sesuatu yang menyakitinya. Jika kamu menyakitinya, maka akibatnya kamu akan dibinasakan oleh azab siksa hari yang besar huru hara. Hari ini kita tak cerita lagi pasal azab dia. Cerita minggu depan insyaAllah. Okay, subhanallah, Allahu Akbar. So, ayat ni, kita belajar surah Asy-Syams ayat 11 ni. So, kaum Samud ni, dia nampak tak mukjizat Nabi Soleh? Nampak. Sebenarnya, Nabi Soleh memang seorang yang sangat baik. Okay, menyeru kepada kaumnya untuk mentauhidkan Allah. Tapi mereka dustakan. So, mereka bukan tak nampak, mereka bukan tak tahu. Seperti juga kita, Allah beritahu dalam surah Asy-Syams ni, kita telah pun diilhamkan dengan ilham taqwa. Tetapi mereka tak ikut ilham taqwa, tapi mereka lebih utamakan untuk ikut ilham fujur. Mereka menangkan nafsu jahat dia tu. Mereka menolak ajakan tauhid dari Nabi Soleh. So, mereka utamakan fujur, dengki dengan unta tu, maka jiwa mereka jadi rosak tadi tu, dasaha, tadsiah. Unta depan mata, mukjizat depan mata pun mereka lawan. Mereka lawan. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi, berbalik pada surah Asy-Syams kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita ni disempurnakan, Allah bagi jasad, bagi roh sekaligus Allah bagi ilham, dua ilham, ilham fujur, ilham taqwa. Okay. So, beruntung siapa yang menyucikannya, merugi siapa yang mengotorinya. Okey. Jadi siapa yang beruntung? Beruntung bila nafsu amarah dia tu dia cuci. Dia sucikan nafsu amarah. Maknanya dia tinggalkan, dia tak ikut. Bisikan tu ada. Tapi dia lawan. Okey. Dia tak malahan dia menghidupkan nafsu lawamah dia tu untuk mengajak kepada nafsu mutmainnah. Okey. Kalau kita tengok, orang kafir pun, mereka jadi dermawan tak? Dermawan? Lebih dermawan kan daripada orang Islam kan? Maksudnya, dia ada fitrah tu. Dia dapat ilham tu. Dia nak jadi baik. Okay? Semua orang nak jadi baik. Tak ada orang nak jadi jahat sebenarnya. Cuma dia nafsu lawamah dia yang ajak dia untuk mentauhid itu dia tak ikut. Dia berhenti sampai takat tu. Kita orang Islam, ada nafsu amarah. Okey, kita dah ada. Tapi tak nak. Aku kena lawan. Tahan hawa. Tak nak ikut syahwat. Contohnya dalam Islam. Syahwat kita tu, kalau sah, dia jadi ibadah. Tapi kalau haram, dia jadi zina. Faham Allah menghalalkan. Boleh. Ikutlah syahwat. Tapi dengan cara yang ikut syariat. Tapi kalau lawan, itu zina. Itu dah kira melanggar larangan Allah. Subhanallah. Jadi, bila nafsu lawamah tu, yang mencela perbuatan jahat dia tu, dia tak hidupkan, dia tak ikut, ataupun dia kata, alah nanti tua taubatlah. Dia melecehkan ilham takwa. Okay, jadi nafsu amarah tu yang makin hidup, makin besar. Nafsu takwa, ilham takwa, tenggelam. Lama-lama, buat dosa pun tak rasa apa-apa. Okay? Sebab jiwa lawamah dia tu, nafsu lawamah dia telah dikotorkan. Nafsu lawamah ni dua-dua Buat baik pun ada nafsu lawamah, buat jahat pun ada nafsu lawamah. Tapi kalau dia tak beristighfar, dia tak bertaubat, walaupun dah dapat hidayah, maka nafsu lawamah dia akan hidupkan nafsu amarah, bukan nafsu ma'inah. So jaga-jaga
Alright. Subhanallah. Jadi Allah datangkan contoh kaum Samud, supaya kita pandai memilih nak ikut ilham taqwa atau ilham fujur. Setelah dapat unta tu, mereka yakin tak Nabi Soleh tu Nabi? Pada awalnya ya. Dapat dah ilham tapi tak nak ikut. Contohnya kita. Yakin hari akhirat? Yakin tak? Yakin. Tapi nak buat dosa juga. Macam itulah kita manusia. Macam itulah kita tahu kita akan mati. Kita tahu tak kita nanti akan menghadap Allah hari? Tahu. Patah balik, jangan tengok kaum Samud je. Oh, ayat ni kaum Samud. Sekarang tak ada. Bukan. Ayat ni supaya kita tadabbur, supaya kita tazakur. Petik pengajaran. Aku ni yakin tak dengan kekuasaan Allah. Allah cerita dah 7 sumpah kan? Matahari, bulan. Subhanallah. So, hari ni sekadar yakin dengan hari akhirat. Cukup. Masa kita sekolah kafal dulu, kita dah hafal dan 6 rukun iman. Lulus A. A plus contoh. Tapi kenapa tak ikut ilham taqwa? Subhanallah. Malahan kita jadi, na'udzubillah min zalik, ada manusia yang sama dengan perangai iblis, syaitan. Mereka sanggup mengingkari, melanggar perintah Allah. Ingat yakin saja tak cukup. Dia kena perlukan menambah lagi keyakinan kita. Subhanallah. Bagaimana caranya mereka dimatikan? Kita akan sambung minggu depan insya-Allah. Boleh? Nanti balik boleh baca juga dekat Telik Tafsir, dekat buku Hamka, ataupun siapa yang kat rumah ada tafsir Ibnu Katsir ke, bukalah baca. Banyak. Dalam Ibnu Katsir pun banyak dia menceritakan. Oh, dah boleh. Tak boleh. Lebih sangat dah masa. Nanti tengok muka surat tadi saya sebut tadi. 238 buku Hamka. Dia beritahu ilham petunjuk yang kotor tu gariskan Satu, kotor jasad, tak berwuduk, lepas tu tak solat. Itu kotor jasad lah. So, terbaik selalulah dalam wuduk. Tapi kalau kotor jiwa ni, yang paling besar sekali ialah syirik, dendam, benci, kufur, munafik. Itu contoh-contoh penyakit hati. Sebab dia akan membuka kepada pintu yang lebih jahat, dan lebih jahat lagi. Subhanallah akbar. InsyaAllah kita sambung minggu hadapan. Aku li qauli hadza wa subhanallahi wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.